بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. Surah An-Nisa ayat 95 hingga 96. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tidak sama orang-orang yang duduk tidak berjuang, tidak berjihad di kalangan orang-orang yang beriman, kecuali mereka yang mempunyai keuzuran, dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka. Allah memberi kelebihan kepada orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, mengatasi orang-orang yang duduk dengan satu darjat. Dan tiap-tiap mereka Allah menjanjikan kebaikan, dan Allah memberi kelebihan kepada orang-orang yang berjihad, mengatasi orang-orang yang duduk sahaja tidak berjihad, pahala yang sangat besar, beberapa derajat daripadanya, dan keampunan dan rahmat, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyatakan kelebihan yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang berjihad, yang berjuang, yang bersungguh dengan harta benda mereka dan diri mereka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya agama Allah itu mulia, memerintah, berdaulat, mengatasi segala ajaran yang lain, dan menentang musuh-musuh Allah yang menghalang agama Allah daripada disebarkan. Berjuang dengan harta benda dan sanggup berjuang dengan nyawa, mati untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada orang-orang yang beriman, yang berjihad ini mengatasi orang-orang yang tidak berjuang dengan satu derajat, dan tiap-tiap orang yang beriman itu diberi pahala kebaikan oleh Allah. Tetapi orang-orang yang berjihad, kebaikannya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman yang duduk sahaja. Di mana perbezaannya dengan beberapa darjat yang tinggi. Para ulama mengatakan jarak di antara satu darjat dengan darjat yang lain antara langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala memberi keampunan dan rahmat kepada orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang beriman. Tetapi keampunan kepada orang yang berjihad dan rahmatnya lebih banyak daripada mereka yang tidak berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mendengar kelebihan ini, maka di sana ada sahabat-sahabat yang uzur, yang tempang, yang lumpuh, yang tua, yang tidak boleh bangun. Di antaranya ialah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, bawa saya sama berjuang untuk berjihad. Lalu Rasulullah kata, tidakkah Allah mengatakan kamu adalah orang-orang yang uzur, yang tidak boleh pergi berjihad, diampunkan oleh Allah? Kata Abdullah bin Maktum, wahai Rasulullah, walaupun saya buta, saya mahu kelebihan berjihad itu. Bawa saya sama, heret dan pimpin saya di medan perang, dan letakkan saya di hadapan, di antara dua pasukan yang berperang. Biar saya mati di tengah-tengah itu, wahai Rasulullah, untuk saya mendapat kelebihan itu. Allah kata, tidak boleh. Allah Ta'ala
menurunkan permanya ghairu ulid darar, lain daripada mereka yang mempunyai keuzuran, yang buta, yang sakit, yang menjaga kedua ibu bapa yang telah uzur, yang tidak boleh ditinggalkan. Disebut di dalam hadis, seorang sahabat yang hendak keluar berperang, berjihad. Rasulullah tanya, adakah engkau ada dua ibu bapa yang memerlukan engkau menjaganya? Rasulullah kata, pergi berjihad untuk menjaga kedua ibu bapamu yang uzur itu. Ini jihad dalam keadaan fardu kifayah. Dalam keadaan ada orang lain boleh keluar, kamu pergi jaga kedua ibu bapamu dulu, kata Rasulullah. Kalau dalam fardu ain, dia kena keluar juga. Berbagai-bagai kisah disebut di kalangan para sahabat tentang kesungguhan mereka untuk berjihad pada jalan Allah. Kepada mereka yang uzur, yang tidak pergi berjihad ini, kalau hati mereka ikhlas untuk berjihad dan berdoa untuk orang-orang yang berjihad, dia juga mendapat kelebihan jihad. Disebut dalam hadis, barang siapa yang bercita-cita untuk mati di medan jihad dengan niat yang ikhlas, tiba-tiba dia mati di atas hamparannya, dia beri kepadanya kelebihan mati dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Disebut di dalam hadis-hadis, di antaranya yang akan kita baca, ketika Nabi SAW berjalan jauh, musafir, berhenti di satu tempat untuk berehat, lalu Nabi SAW bersabda, di sana di Madinah ada orang-orang yang tidak bersama dengan kita. Mereka berdoa kepada Allah untuk kita. Di mana saja bukit yang kita daki, di mana saja lembah yang kita turun, mereka sentiasa bersama dengan kita, berdoa kepada Allah untuk kemenangan kita, dan Allah menjaga dan memelihara kita. Mereka juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut di dalam hadis. Semua nas-nas ini menunjukkan kelebihan orang yang berjihad fi sabilillah. Dan Allah Ta'ala menyebut berjihad dengan harta dan jiwa raga. Mengapa disebut harta dulu, kemudian barulah diri? Sebab disebut harta kerana Allah Maha mengetahui manusia sayangkan harta lebih daripada segala-galanya. Mengapa menyumbang jihad ini diberi pahala sehingga 700 kali ganda? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, dan tiap-tiap 7 tangkai itu tumbuh 100 biji, yang maknanya diberi ganda dengan 700 kali ganda. Dan Allah menggandakan lebih banyak kepada siapa yang dia kehendaki. Mengapa dia beri sedekah, diberi pahala 10 kali ganda? Adapun sumbangan jihad fisabilillah diberi pahala dengan 700 kali ganda. Sebabnya kita beri sedekah kepada orang yang minta sedekah, kita nampak dia uzur, kita nampak dia tempang, kita nampak dia buta, dia tak boleh buat apa. Maka kita tengok dengan hati yang tidak mempersoalkan, hati yang tidak bertanya. Adapun diberi kepada orang yang berjihad, kita nampak dia segar, kita nampak dia naik kuda, kita nampak dia naik kereta, nampak dia segar, nampak dia sehat. Nak beri, banyak soalan-soalan dalam kepala kita. Sungguh ke ni? Berjuang sungguh ke ni? Soalan-soalan daripada syaitan yang timbul dalam hati. Oleh kerana itulah, kalau kita gagah-gagah lawan soalan-soalan syaitan ini, kita beri sumbangan, maka pahalanya lebih besar daripada sumbangan yang lain. Kerana terlalu payah bagi seseorang itu untuk beri sumbangan jihad, dan mudah untuk beri sedekah. Beri sedekah mudah, tapi nak beri sumbangan jihad payah. Apa lagi disebut dalam Quran?
lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Di sana ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir yang berjihad pada jalan Allah. Di mana orang yang fakir yang berjihad ini dia tidak minta sedekah sekali-kali dengan orang. Kerana mereka orang yang tubuhnya gagah perkasa. Tapi duit tak ada. Pitih tak ada. Kamu tengok dia segar dan gagah. Dia berjihad. Ada di antara mereka yang tak ada duit dalam poket. Kan habis berbelanja. Orang-orang yang jahil, Tuhan sebut. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang-orang yang jahil menganggap mereka adalah orang-orang yang kaya. Beri apa? Dia ni segar, gagah. Ini orang jahil bercakap. Orang jahil. Tuhan sebut dalam Quran. Orang-orang yang jahil akan mempersoal. Beri apa? Beri pitih ke dia. Jadi ketua. Jadi pemimpin. Nak pakar. Nak kedudukan. Nak jadi itu. Nak jadi ini. Ini persoalan. Sebagaimana orang-orang kafir Mekah di zaman Nabi SAW. Apa kita sokong Muhammad? Muhammad nak jadi raja. Apa kita sokong Muhammad? Muhammad nak jadi ketua. Apa kita sokong Muhammad? Muhammad nak ke benda. Ini soalan-soalan. Bila mereka nak beri Nabi jadi raja, Nabi tolak. Mereka nak beri Nabi harta, Nabi tolak. Kerana mereka beri tujuan supaya Nabi diam, tidak berjihad. Rupa-rupanya Nabi bukan nak harta, bukan nak pangkat. Nak meninggikan agama Allah. Nak meninggikan Islam. Jadi ketua untuk meninggikan Islam. Tetapi orang-orang yang jahil, Tuhan kata, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil menyangka mereka adalah orang-orang yang kaya. Di hari ini, orang yang berjihad, yang duduk pejabat, gaji dia murah. Tak cukup nak beri nafkah pada anak isteri dia. Kalau bekerja di luar daripada perjuangan, gaji dia mahal. Orang duk tengok, dia ni bekerja. Tapi tak sedar mereka adalah orang-orang yang fakir. Ini disebut oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab yang berpanjangan. Oleh kerana itulah, maka sumbangan jihad diberi pahala lebih daripada sumbangan yang lain. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahawa kelebihan orang-orang yang berjihad itu diberi dengan darajat. Banyak darajat. Darajatun satu pangkat. Darajat beberapa pangkat yang tinggi pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak diberi darajat yang tinggi kepada mereka. Jarak di antara satu darjat dengan darjat itu laksana langit dan bumi. Ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala memberi keampunan dan rahmat kepada mereka. Walaupun disebut janji yang begitu hebat, hanya sedikit saja mereka yang sanggup menjalankan kewajipan ini. Tidak ramai, sedikit sahaja. Ada orang yang cuba-cuba, lari tak tahan. Ada orang yang cuba-cuba, tak tahan, lari. Kerana ini urusan yang sangat payah. Bukan satu urusan yang mudah. Memakan masa yang tak tahu ketikanya. Disebut dalam ayat, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Kalaulah sekiranya perjuangan jihadmu nak pergi ke Tabuk ini wahai Muhammad, 'aradan qariban, benda yang hampir, benda yang dekat. Orang nampak berjihad ni, nampak menang selalu esok. Esok menang selalu. Boleh benda selalu. Boleh upah selalu. Wasaparan qasidan, perjalanan yang boleh dituju. Bila nak sampai. Bila nak sampai orang tahu. Dekat. Lattaba'uk. Nascaya mereka itu mengikutmu wahai Muhammad. Ramai orang ikutmu untuk berjihad wahai Muhammad. Lakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Tetapi perjalanan jihad ini jauh. Perjalanan yang jauh. Yang tak tahu bila sampainya. Mati tengah jalan. Tak tahu bila sampainya. Dan banyak dengan kepayahan-kepayahan dan kesulitan-kesulitan. Ditahan oleh musuh.
dibunuh oleh musuh, ditangkap oleh musuh, dipenjara oleh musuh. Ini kesulitan-kesulitan. Oleh kerana itulah, payah orang nak ikut, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dhalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surah As-Saff. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, yakni azab neraka pada hari kiamat kelak? Iaitulah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu. Yang demikian itu adalah lebih baik kepada kamu sekiranya kamu mengetahui. Nescaya ia Allah mengampunkan bagi kamu akan dosa-dosa kamu, dan ia memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga-syurga Adan. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang kamu suka, iaitulah pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat, yakni di atas dunia. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini, ayat surah As-Saff, ayat 10 hingga 13. Yang menyatakan tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menawarkan kepada orang-orang yang beriman dengan satu perniagaan. Perniagaan yang sangat besar keuntungannya. Keuntungannya tak dibayar banyak di atas dunia, dibayar sedikit saja di atas dunia. Bayaran yang banyak akan dibayar pada hari akhirat kelak. Dan di antara keuntungannya ialah menyelamatkan diri daripada api neraka. Perniagaan ini diberi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak boleh dapat perniagaan ini. Modal perniagaan itu ialah yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Beriman dan berjihad. Ini modalnya. Disebut dalam surah yang lain. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, dan mereka berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di mana modalnya? Beriman kepada Allah dan Rasul. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada benarnya agama Islam, dan percaya kepada janji Allah dan janji Rasul. Dan berjihad, yakni bersungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah dengan mengorbankan harta dan mengorbankan diri dan nyawa. Itu modalnya. Allah mengatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itulah dia perniagaan yang paling baik kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu, inilah perniagaan yang paling baik sekali, yang tak boleh dibanding dengan perniagaan yang lain. Keuntungannya, apa dia keuntungannya? Yaghfir lakum dhunubakum. Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Keuntungannya, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Keluar berjihad, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Kalau dia mati, sebaik saja darah dia mengalir
dosa diampun oleh Allah Ta'ala. Diampunkan dosanya. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Itu keuntungannya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dia memasukkan kamu dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dimasukkan ke dalam syurga. Di mana orang yang berjihad, yang mati di medan jihad, sebaik saja tercabut nyawa dia, dicabut oleh malaikat, roh dia terus dimasukkan ke dalam temolok burung yang hijau. Burung yang hijau yang terbang di dalam syurga, yang memakan makanan syurga dan bersinggah di lampu-lampu syurga. Adapun ruh orang yang tidak mati syahid hanya mendapat nikmat saja, bau saja bau syurga. Adapun orang yang berjihad, yang mati, ruh dia terus masuk ke dalam syurga bersama dengan burung yang hijau yang terbang dalam syurga. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air biasa yang bersih. Sungai daripada susu yang tidak basi. Sungai daripada madu yang dibersihkan daripada lilin. Sungai arak yang tidak memabukkan, iaitu air buah-buahan yang tidak memabukkan. Wa masakin tayyibatan, dan diberi kepadanya tempat-tempat tinggal, mahligai-mahligai dan istana-istana di dalam syurga. Diberi kepadanya istana-istana di dalam syurga. Fi jannati ad, di dalam syurga Adan. Syurga Adan. Diberi kepadanya istana dalam syurga Adan. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang paling besar ialah mereka yang mati. Yang mati, meninggal dunia dalam keadaan berjihad. Mengakhir hayat dalam keadaan berjihad. Walaupun dia tidak tengok kemenangan dunia. Tak sempat dengan kemenangan dunia, tak ada anak kelih, dia mati dulu. Ataupun dia tengok kemenangan dunia, kemudian dia mati. Dia mati di medan jihad. Mati dalam keadaan berjuang untuk menegakkan agama Allah. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Menang macam mana? Mati, dia menang. Menang di hari akhirat. Menang masuk syurga. Menang yang paling besar. Itulah kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang kekal abadi. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Buruj, mereka yang dibakar hangus. Ashabul Ukhdud. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, mereka yang menggali parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ditangkap, dibakar dalam api yang dinyalakan. Mereka menjadi abu. Allah Ta'ala sebut Dalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Bagaimana kemenangan yang besar? Jadi abu. Jadi abu dia bakar. Tuhan kata menang yang besar. Kerana mereka hidup di alam barzakh. Hidup di alam barzakh. Disebut dalam surah Yasin. Sahibu Yasin, Habibun Najjar. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apabila 3 orang rasul dikepung, lalu datang seorang yang beriman dari pinggir bandar, seorang tukang kayu, Habibun Najjar, datang dengan segera untuk bersama dengan 3 orang rasul dan mengajak orang ramai beriman dengan rasul-rasul ini. Rasul-rasul ini mengajak kamu beriman. Rasul tak minta upah daripada kamu. Lalu Habibun Najjar ditangkap, ditindih dan dipijak sehingga perut keluar dari duburnya. Sebaik saja ruh dia mati. Qala ya qaumi ittabi'u. Sebaik saja dia sebut, dia mati dalam syurga. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai mudah-mudahan kaum aku tahu di mana aku sekarang. Setelah roh dia cabut, terus dikata mudah-mudahan kaum aku yang pijak aku ni tahu di mana aku sekarang.
Aku berada di kalangan orang yang mulia, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika golongan ikhwan muslimin, iaitulah golongan Islam, parti Islam di Mesir, yang berjuang untuk menegakkan Islam di Mesir, ditangkap dan dibunuh, diseksa dalam tahun 60-an. Said Qutb dijatuhkan hukuman gantung sehingga mati kerana kitab yang dikarang. Abdul Qadir Audah, seorang hakim yang beriman, dijatuhkan hukuman gantung kerana mengajak kepada syariat Allah tahun 60-an. Beribu orang pengikut ikhwan dipenjarakan, diseksa sehingga pengsan. Diseksa dengan elektrik, diseksa dengan pukul sehingga pengsan. Seorang ulama yang diseksa, iaitu Syekh Muti'i, yang mengarang sambungan kitab Majmu' Imam Nawawi. Syekh Muti'i yang diseksa dalam penjara Mesir, diseksa sehingga pengsan. Masa dia pengsan, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan bersama dengan Nabi ulama-ulama yang diseksa di zamannya. Imam Hanafi yang mati dalam penjara, Imam Syafi'i yang dibelenggu ditangkap, Imam Muhammad bin Nadhr Al-Khuzai yang dipancung lehernya, Sa'id bin Jubair yang dulu hukum pancung kerana menegakkan Islam. Syekh Muti'i bertemu dengan Nabi dalam mimpinya. Nabi bertanya, ada lagi kawan yang lain yang bersama denganmu? Duduk bersama dengan kita, memberi semangat kepada mereka yang diseksa itu. Ada di antara mereka yang pengsan. Dalam masa pengsannya, diheret oleh orang melawat ke dalam kebun yang ada di dalamnya mahligai-mahligai yang indah. Dan diberitahu, ini mahligai kepunyaan Said Qutb, ini mahligai kepunyaan Abdul Qadir Audah, ini mahligai kepunyaan mereka yang telah mati. Bila mereka sedar, memberi semangat kepada mereka untuk menegakkan Islam. Bila mereka diseksa, mereka tidak merasa sakit diseksa, kerana melihat janji Allah yang benar, janji di hari akhirat. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang paling besar ialah kemenangan di hari akhirat bila kita mati. Payah orang yang nak meneruskan perjuangan sehingga mati, kerana melihat kemenangan terlalu lambat, berpuluh-puluh tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Belum selesai lagi perjuangannya berdepan dengan Persia dan Rom menghadapi kesusahan. Nabi-nabi berjuang berpuluh-puluh tahun, bukan dalam masa 2-3 tahun sahaja. Ini dia perjuangan Islam. Allah Ta'ala mengatakan, mereka yang mati dan mati dalam perjuangan, itulah dia kemenangan yang paling besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kamu sangat suka. Yang kamu sangat suka, Tuhan nak beri kepada kamu. Nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan di atas dunia. Kemenangan di atas dunia, iaitulah kemenangan menjatuhkan kerajaan jahiliyah dan menegakkan Islam di atas dunia. Tuhan nak beri juga kemenangan dunia ini. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menyebut kemenangan dunia, kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat, kemenangan sementara waktu. Kemenangan yang besar ialah kemenangan di hari akhirat. Wal ayatu fil babi kathiratun masyhurah, dan ayat-ayat berkenaan dengan kelebihan dalam perkara jihad ini terlalu banyak dalam Quran dan masyhur dalam Quran. Dan di sana ada hadis-hadis berkenaan kelebihan jihad yang banyak tidak terhingga, disebut sebahagian daripadanya. Selepas ini kita akan baca hadis yang menerangkan berkenaan dengan fadilat berjihad fi sabilillah. Malangnya hari ini penjajah tak beri orang Islam mengaji bab jihad ni. Dia mengaji bab jihad. Bab jihad ni ganas. Ganas. Dia ganas ke orang Islam tak apa. Kita orang Islam nak berjihad tak boleh.
Dia masuk ke negeri orang Islam, bunuh orang Islam, sembelih orang Islam, tak boleh. Kita orang Islam, tak boleh berjihad. Ini ganah. Ini pelik. Ada pula orang Islam, ikut pula orang kafir ni. Orang Islam ikut orang kafir. Dan mengaji bab jihad. Jangan buat bab jihad. Dan ada negeri-negeri Islam, tutup bab jihad ni tak dibenarkan belajar sekali-kali. Ini tak betul. Ini satu bab yang sangat penting, yang disebut oleh Allah dalam Quran. Dan jihad ini adalah gah kepada agama Islam. Kalau tak ada jihad, macamlah lembu jatang tak ada gah dia. Kalau lembu jatang buang gah dia, maka jadi kengeh dia. Itulah kedudukan agama Islam. Kalau tidak ada jihad ini. Jihad adalah gah kepada agama Islam. Wallahu a'lam.